Datuk pernah pokai? Of course, semua orang pernah melalui pokai ni. Saya nak cerita kat semua orang ni. Korang kena ingat, kerajaan pun kerajaan pun pernah pokai. Kerajaan kita pernah pokai, kerajaan Mesir pernah pokai. Kerajaan kita pokai maksud saya adalah kita pernah berhutang banyak tahun 1998. Tahun 1998 untuk orang yang tak tahu, dia bukan macam sekarang, ringgit kita 3.8. Dulu ringgit kita 4.8. Daripada 2.5 pergi 4.8. Dan KLCI indeks pelaburan saham kita jatuh daripada 1,300 kepada bawah 400, saya ingat. Lebih kurang 70%. Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini podcast. Minggu lepas tajuk lain. Nama podcast lain, minggu ni lain. Ini tetap. Ini adalah podcast Pokai. Tapi sebelum tu ada benda saya nak kongsikan. Prestasi pelaburan Malaysia 2025 dalam sejarah 426.7 bilion ringgit. Ini merupakan jumlah pelaburan diluluskan untuk Malaysia yang tertinggi dalam sejarah berbanding 384.4 bilion ringgit pada tahun 2024. Itu antara berita dan juga prestasi semasa pelaburan Malaysia untuk tahun 2025. Nanti mungkin kita nak tanyalah kepada Datuk sikit, tetapi sebelum itu selamat datang dan selamat menonton podcast Pokai bersama saya Sanaya. Tetapi saya ada dua orang yang cukup hebat. Kita ada Datuk Dr. Nazri Khan atau DDNK, juara Trader Dunia 2024. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam Tuan Ihsan. Datuk nak komen sikit tadi pasal pelaburan tertinggi dalam sejarah untuk tahun 2000. Saya terkejut kan. Itu menunjukkan Malaysia sudah mula menyinga dan juga merimau. Ringgit kita pun bawa 3.88 dan KLCI 1780. Cuma harapan saya pelaburan ni banyak masuk, harap-harap makcik-makcik yang kat bawah tu akan terasa sedikit. Ini topik podcast Pokai kita hari ni. Ini penting. Saya sukalah Datuk cakap macam tu, sebab nak merakyatkan pelaburan ni akhirnya kena sampai juga dekat akar umbi. Sekarang ni ramai orang cakap, alah ringgit dah kuat. Kan, tapi saya tersepit lagi. Kan, pasaran saham dah pergi 1,800. Saya tersepit lagi. Ni apa cerita ni kan? Jadi hari ni kita nak kupaskan dalam podcast Pokai kita ni. Pokai ni maksudnya sengkit. Bukannya cukup-cukup makan tau Tuan Ihsan. Ini cerita sengkit. Maksudnya cerita memang kita tak macam mana orang yang hutangnya banyak. Kita nak tarik break hari ni, kita nak cerita. Kita kena jadi pandai. Kita kena cari pelaburan modal kecil tetapi exposure ni besar. Itu topik Warren kita insyaAllah hari ni. Jangan jadi pokai. Kalau tak nak jadi pokai, kena dengarlah dan tonton sampai habis. Dan terima kasih juga Tuan Afiq Sohaimi, Associate Equity Derivative Sales Macquarie Warrens Malaysia. Ni orang hebat ni. Wow. So equity derivative ni dia dua benda. Equity adalah normal stock market. Derivative ni adalah subset. Dan derivative boleh jadi futures, boleh jadi any subset of ETF. So topik derivative kita hari ni adalah structured warrants. Tapi sebelum kita mulakan, hari ni saya nak buat lain sikit lah Datuk. Dengan macam mana tu? Kita buat macam ni. Biasa kita ada 30 hari 30 resepi kan. Kita buat 10 soalan 10 jawapan. Kita tak ada timing masa. Kalau sampai 5 jam 5 jam lah. Kalau sampai 10 jam pun 10 jam lah. Terpulang pada Datuk dan juga Afiq nak jawab. Tapi kenapa 10 kenapa tak 15? Sebab ini hari puasa yang ke-15. Kita kena kurangkan sikit lah bercakap. Tapi sebelum tu Datuk, ini soalan yang ramai netizen sebelum dikecam dan sebagainya nak kena tahu dulu sebelum saya start dengan soalan 1 sampai 10. Datuk pernah pokai? Of course, semua orang pernah melalui pokai ni. Saya nak cerita kat semua orang ni. Korang kena ingat, kerajaan pun pernah pokai. Kerajaan kita pernah pokai, kerajaan Mesir pernah pokai. Kerajaan kita pokai maksud saya adalah kita pernah berhutang banyak tahun 1998. Tahun 1998 untuk orang yang tak tahu, dia bukan macam sekarang, ringgit kita 3.8. Dulu ringgit kita 4.8. Daripada 2.5 pergi 4.8. Dan KLCI indeks pelaburan saham kita jatuh daripada 1,300 kepada bawah 400, saya ingat. Lebih kurang 70%. Jadi masa itu kerajaan memang pening. Dan saya nak fahamkan semua orang,
kita tengok kerajaan Sri Lanka lagi teruk kerajaan Sri Lanka sampai nak import nasi pun tak ada duit. Ini berlaku tahun kalau tak salah tahun 1998 atau 1997, setahun sebelum tu. Kemudian kita ada kerajaan Argentina, semua orang tahu Argentinanya peso, duit jadi duit pisang. Sebab apa? Dia orang pokai, defisit banyak. Right? Pada masa sama kita ada kerajaan Mesir, Pakistan dan sebagainya. Jadi saya nak cerita semua orang, pokai ni bukan je individu. Pokai ni kerajaan, korporat. Kita tahu banyak saham-saham yang digoreng macam Sumatek, KNM pun pokai juga. Jadi bukan kita nak cakap apa, kita kena melihat pokai ni dari sudut positif. Pokai ni orang Cina, bahasa dialek Cina, kau tak silap saya, bukan Mekori kan. Ini dialek orang Cina, slang Cina. Pokai ni maksudnya memang sengkek. Pokai maksudnya basically kita tak ada apa dan macam mana kita nak reverse. Ini topik saya, dan saya pernah terkena, especially masa saya mula-mula kerja dulu. Saya tak ada banyak literasi kewangan yang bagus. Saya buat pelaburan saya salah. Saya pergi cari saham yang paling murah, dan saham tu delisted. Ni saham-saham goreng ni. Ni topik saya nak cerita ni. Bagus kita trade warrant daripada kita trade saham-saham penny stock. Yang dekat Malaysia ni banyak puak-puak yang main penny stock, yang goreng-goreng itu jadi pokai tu. Sebab warrant dia berbeza. Warrant, kejap kita akan cerita. Warrant ni dia macam penny stock, tetapi modal dia kecil dan exposure dia pada saham yang berkualiti tinggi. Betul. Macam sekarang kita tahu minyak semua naik. Cik San, minyak semua naik semalam. Jadi bila minyak naik, kita tengok warren-warren yang hebat ni, macam Hibiscus, meletup. Apa lagi? PCAM, Jinsen, Armada. Betul. 600%. Tuan Nisan, 600% dalam masa kotak saya 2 minggu ke 3 minggu disebabkan ledakan minyak. Kalau saham-saham goreng, minta maaf lah saya cakap, saham-saham goreng ni banyak kita main ni, saham-saham PN17. Saya tak sure makcik-makcik kat depan dia faham ke tak, tapi itu semua ada saham-saham kecil yang boleh bankrupt. Jadi perkataan saya adalah, kalau kita ni pokai, is okay, right? Kita kena positif. Semua orang akan lalui saat ni. First kali kita kena tutup kebocoran kita. Bila kita pokai ni, apa benda menyebabkan kita pokai? Kita kena tarik break, kena cari apa kebocoran dia. Ini kejap lagi saya nak cerita sikit ni. Saya nak marah rakyat Malaysia ni, banyak perangai dia yang menyebabkan kebocoran dia. Kejap lagi kita cerita sikit. Cerita pokai pun dah menarik kan. Sebelum kita cerita pasal warren ni, Afiq biasa pokai? Afiq pokai juga? Saya mula-mula start kerja pun saya biasa saya pokai. Sama lah macam orang lain. So I think apa yang membuatkan saya cuba nak tingkatkan lagi saya punya financial punya kefahaman tu is saya sendiri buat my own study. So saya ambil tahu apa yang jadi dekat market Malaysia, apa yang jadi dekat market US, sebab at the end of the day kan, market apa yang jadi kat US tu memang akan affect market-market lain, especially market Malaysia kita. So I think you kena luaskan pandangan you terhadap stock market. Ini seronok sebab kita tak nak jadi pokai, sebab tu anda kena bersama dengan podcast pokai ini untuk kita jadi yang lebih baik. Mana tahu jadi kaya macam Datuk Dr. Nazrihan. Alhamdulillah. Tak apa, mudah-mudahan. InsyaAllah. Tapi saya nak ingatkan kepada penonton, perkongsian ini bertujuan pendidikan semata-mata. Ia tidak melibatkan apa-apa skim cepat kaya ataupun aktiviti mengumpul duit, dan tidak akan beritahu anda saham mana ataupun warren mana yang patut dibeli ataupun tidak. Ini perkongsian yang cukup bermanfaat, jadi terus kekal bersama dengan podcast Pokai. Baik, kita mulakan acara kita hari ini. 10 soalan. Saya ingat dah. 10 jawapan. Saya ingat dah 3 soalan tadi. Tadi macam 3 soalan kan. Okey. Kita nak buat perkara ini lebih mudah supaya bukan saja saya faham tetapi penonton-penonton faham apa yang akan disampaikan oleh Datuk Dr. Nazrihan, juara trader dunia 2024, dan juga Afiq daripada Macquarie. Okey, simple saja Datuk. Soalan pertama. Maksud saham induk dan juga saham induk dalam pasaran saham. Okey, maksud saham, saham ni sebenarnya adalah perniagaan. Saham ni daripada bahasa Arab. Sin ha mim. Sahmun, bukan samun ni. Sahmun. Dia ni asalnya adalah perkataan bahasa Arab yang mana maksudnya adalah sijil. Sahmun tu sijil. Sijil apa? Ni zaman-zaman tokoh-tokoh Islam kita. Sijil pemilikan perniagaan. Jadi bila kita sebut saham ni adalah perniagaan. Ini kita bercerita banyak saham-saham ni yang perniagaannya hebat. Kalau tanya saya di DNK, sekarang saya rasa era AI dah habis. Sekarang kita bergerak ke angkasa. Jadi it's about time for us untuk melihat saham-saham hebat yang akan pergi ke angkasa. Kita ada SpaceX mungkin, kita ada apa?
Planet Lab, kita ada Intuitive Machine, right? Of course yang lama-lama ni kita ada Lockheed Martin, yang mana saya rasa dia akan menggegarkan era baru. Jadi bila sebut saham ni, dia adalah perniagaan. The problem dengan perniagaan adalah dia mahal. Kalau kita nak beli contoh SpaceX, SpaceX ini akan diapungkan bulan 6 atau bulan 7 tahun ni. Dia sangat mahal. Right? Kalau ada yang kecil-kecil macam Planet Lab dan sebagainya, Rocket Lab ni yang kecil-kecil ni pun still mahal, lebih kurang $50, $60. Jadi apa yang perintis pioneer dalam dunia saham ni, dia buat satu sweetener yang mana Warren Buffett cukup suka benda ni. Kita tak beli saham, kita beli anak dia. Anak dia yang kita panggil Warren ni, dia macam option. Anak ni dia akan bergerak ikut mak dia. Kalau mak dia $500, mungkin anak dia $5. Kalau mak dia jatuh $1, anak dia pun kan jatuh $1. Mak dia naik $10, anak dia punya $10. Cuma yang anak dia ni, dia expire, dia tarikh luput, dia macam roti gardenia. Roti gardenia. Jadi bagi saya, kalau kita nak keluar dari kepompong pokai ni, kita nak jadi kaya, kita kena pandai. Daripada topik pertama saya dah cakap, kita nak jadi jutawan ataupun kita ada orang kaya, pertama sekali kita kena ada rasa, orang cakap apa, kena ada sedikit literasi keuangan, kita kena bijak dan kita kena rendah diri. Ini nak cerita sikit ni, saya punya tagline tu, tak handsome tak apa janji kaya tu. Dia bukan nak cakap saya tak handsome. Sebenarnya itu nak cerita kita ni dah rendah diri, kita sederhana. Siapa yang cakap saya handsome dan saya kaya? Ini biasanya dua benda. Satu orang ni dia bongkak. Yang kedua orang ni dia tak secure. Dia nak cover diri kita. Tapi dalam dunia kekayaan ni, pertama kita kena rasa rendah diri. Walaupun kita pandai, kita tak pandai, tak apa. Tapi yang penting kita ada matlamat. Matlamat kita apa? Kita nak jadi orang kaya. Sebab itu saya nak cerita, perniagaan saham ni adalah perniagaan disenaraikan best. Sebab apa? Setiap tahun Tuan Ehsan, kita ada permainan-permainan, catalyst yang akan memberi kekayaan kepada kita insya-Allah kalau kita pandai rebut peluang. Macam sekarang, ledakan perang Iran, Iran dengan Iran dengan US, benda ni dah berlaku sebelum ni. Sebelum ni kita ada perang Teluk. Kuwait tahun 1991. Mungkin Afiq baru lahir masa tu. Belum lagi. Tak lahir lagi. Belum lagi. Saya ingat Tuan Ehsan dah masa tu dah lahir dah kan? Dah lahir kan? 1991. Zaman Vietnam pun Tuan Ehsan dah lahir kan? Zaman Perang Vietnam 1966. 1966 belum lagi. Okey, nak cerita ni sebenarnya perang ni dah berlaku banyak dah. Perang Iraq, perang Afghanistan. Jadi kenapa kita kena takut? Perang itu adalah satu catalyst yang boleh memberi peluang kepada kita untuk buat kekayaan. Jadi apa kita nak buat adalah kita nak tengok, mungkin soalan saya tak sure soalan keempat ke kelima, nanti kita akan tengok macam mana kita nak tukarkan situasi yang berlaku dekat Iran dengan minyak semalam naik sampai $80. Jangan cerita Warren lah, minyak je dah naik $80 semalam. Apakah benda yang kita patut buat hari ini supaya mudah-mudahan kita boleh keluar dari kepompong pokai kita, dan insya-Allah kita boleh jadi orang cakap apa, kita ada matlamat dan kita boleh letak foundation kita lebih solid. Datuk dah jawab 2-3 soalan saya. Never mind, tak apa. Kita nak cakap juga sebab nanti ada soalan Datuk, saya nak tanya pasal ialah konflik Asia Barat kan, yang berlaku sekarang ini bila laluan laut Selat Hormuz ditutup contohnya kan, menyebabkan harga minyak melambung tinggi dan sebagainya, dan ini menambah keresahan. Tetapi Datuk cakap tadi ia ada peluang juga dalam saham dan sebagainya, kan. Tapi Afiq, kita nak lebih jelas. Datuk dah melihat secara global berkaitan dengan saham dan juga Warren ini. Tetapi apa sebenarnya perbezaan utama membeli saham induk dan juga membeli Warren? Okay, boleh. So first of all lah, saham induk ni macam Datuk cakap tadi, dia adalah mother share dia. Okay, so orang panggil mother share dalam bahasa Inggeris lah. Saham induk ni dia naik 1%, naik 10%. Anak dia yang macam Datuk cakap tadi, Warren, akan ikut naik sekali. Dia turun, anak dia akan turun sekali. So basically, kalau you tak tahu option, cara lebih ringkas saya nak bagi tahulah, warrants ini adalah alat investment rather than satu certificate. Dia adalah alat investment. So you guna alat investment ni, you ingat di satu saham dalam kepala you. Contoh, you rasa minyak akan naik, okay, so maybe PChem punya Petronas Chemical pun akan naik. So you rasa macam tu, daripada you beli share dia, you beli Warren. You beli Warren sebab Warren harga lebih jauh rendah, dalam lingkungan 20 sen, 30 sen, paling tinggi pun RM1 satu unit.
right? You beli warrant, and then warrant kalau mak dia naik 1.5% ke, warrant ada kemungkinan besar boleh naik 5 kali ganda, 10 kali ganda. Okay, so macam Datuk cakap tadi lah, you kena jadi bijak dalam menguruskan you punya portfolio, right? So that's why kebanyakan orang yang bijak, diorang akan tengok ke arah warrant yang memberi diorang leverage. So lagi satu Datuk cakap pasal perang tadi. So perang ni adalah satu catalyst untuk stock market. Okay, so perang equals to volatility. Volatility ni dalam bahasa stock market adalah volatile lah. Maksudnya you akan membuatkan stock tu naik dan turun dalam masa yang sangat singkat. Dalam satu hari boleh jadi, dalam seminggu tu pun boleh jadi. So warrants ni adalah something yang bergerak ikut volatility. Okay, so kalau dia naik, you beli call warrant. Dia turun, you beli put warrant. So memang bagus untuk structure warrant sekarang ni lah, keadaan sekarang ni. Boleh saya tambah sikit? Boleh. Okay, itu dari kontak mak dengan anak ni. Betul. Bila kita sebut mak dengan anak ni, dia akan mewarisi sifat pada mak. Macam contoh kita ada YTL warrant. Apa saja YTL buat, YTL anak dia, warrant ni akan dapat DNA dia. Ni berbeza dengan saham-saham goreng penny stock kan, yang kadang-kadang dia tak ada pun dia punya DNA dia kan. Kita tengok cerita ni bagus tapi statistik dia buruk kan. Betul. Dan banyak saham-saham goreng ni jatuh kan? Jadi bagi saya kelebihan ni Tuan Ihsan, bila kita main warrant ni dia ada jati diri lah kan. Kita walaupun dia murah 10 sen 20 sen, kita ambil contoh hibiscus hari ni kan, call warrant Macquarie punya kan, daripada 2 sen boleh naik sampai 12 sen hanya dalam masa seminggu lebih. 2 sen ke 12 sen. Masa itu dah berapa persen? 600%. 2 sen ke 16, sebab dia ada hubung kait dengan hibiscus. Hibiscus kita tahu ni saham yang perniagaan yang mahal. Dia besar kan. Market cap dia ratus juta kan. Tetapi kita boleh beli warrant tu hanya pada harga 5 sen, 10 sen 12 sen sekarang 12 sen. ni. Tapi kalau mak dia meletup, anak dia pun akan meletup. Betul. Dan letupan ni kita tahu disebabkan oleh ledakan daripada perang Iran dengan US ni kan, minyak dia. Betul. Cuma nak ceritanya bagus warrant ni dia ada DNA daripada mak dia tu. Betul. Walaupun dia murah, right, modal kita rendah, tetapi exposure dia adalah pada saham-saham yang berkualiti. Betul. Ni saya nak cerita kat Malaysia ni kan, minta maaf Tuan Ihsan kalau saya buka puasa semalam, saya tengok sekarang nasi lemak kita dah tak ada jati diri dah. Nasi lemak kita hipster dah sekarang. Mana ada lagi jati diri Malaysia. Saya tengok ada nasi lemak yang nasi dah tak ada santan, letak steak pula tu, letak steak, lepas tu tak sambal. Claim tu sebagai nasi lemak kan. Jadi kalau kita nasi lemak, dia kena jadi anak Malaysia, dia kena lah jati diri. Betul. Jadi warrant tak, warrant dia mesti ikut mak dia. Itu yang best. Tak Gen Z lah Datuk. Nasi tak makan gasting. Ni sama-sama Gen Z tu. Datuk, saya ada satu soalan. Kalau Makcik Salmah ada RM20,000 nak beli saham atau patut beli warrant, tapi nak pulangan lebih cepat? Okay, good question. Okay, ini standard. Okay, bila kita melabur, kita kena melabur berdasarkan fakta. Saya nak quote lah daripada Warren Buffett ni. Dia adalah pelabur yang paling berjaya kan. Bila kita beli, dia ada dua benda. Satu, harga. Betul mungkin Nafiq ingat lagi kan. Betul. Masa belajar universiti dulu, harga. Yang kedua, nilai. Harga adalah apa yang kita bayar. Kita bayar contoh hibiscus ataupun ginseng, call warrant yang hanya 5 sen, 6 sen kan. Itu adalah harga. Tetapi nilainya adalah apa yang kita dapat. Nilai ni apa yang kita dapat? Kita dapatnya adalah bisnes mak dia tu. Okay, contoh saya beli Armada kan. Armada meletup kan. Armada ginseng contoh lah Saya dapat exposure daripada mak dia meletup disebabkan kenaikan harga minyak daripada 70 ke 80, mungkin $90. Jadi bila nak jawab balik soalan Tuan Ihsan tadi, okay, pertama kita kena assess dua-dua. Berapa harga dia, lagi murah lagi bagus. Yang kedua, berapa nilai yang kita dapat. Kita nak nilai ni adalah mak dia dalam suasana yang orang cakap business condition yang sangat bagus. Warren Buffett cakap, okay, when you trade whatever stock or warrant or preference share, you are actually buying a business. You are not gambling, you are not speculating. Warren sebenarnya bukan gambling. Bagi saya, Warren kalau kita buat research yang bagus, kita tengok mak dia,
Dan kita beli yang apa orang cakap aspiration dia cantik, bukan terlampau laju sangat mungkin dalam 3 bulan 6 bulan. Ada pula catalyst Itu adalah business tool yang bagus. Jadi sebenarnya kita perlu beli business. Kita kena melihat underlying business. Dan bukan apa orang cakap, bukan emosi. Itu Warren Buffett cakap musuh pertama kita nombor 1 adalah emosi. Crowd, bukan emosi, crowd psychology. Wow. Crowd bukan emosi kita sebenarnya. Emosi kawan-kawan kita, mak kita, adik kita kan, girlfriend, siapa lagi lah tak tahulah kan, Pak Imam ke masjid. Ni semualah yang menyebabkan kita beli salah. Instead of minta maaf lah dulu saya pernah saham-saham yang PN17 saya dulu pernah terkena dulu. Cerita balik cerita dulu lah. Pokai-pokai ni dulu banyak saham-saham minyak yang bukan salah dia orang PN17, Sumatec, kalau pernah tengok satu ketika Sumatec, KNM. Dulu saya emosional dulu ni cerita dulu kan. Ingat tips lah. Kadang-kadang bagi tips itu bukan siapa, bos kita juga. Jadi lebur kat situ. Jadi nasihat saya adalah Warren bagus kalau kita pandai. Sebab saya suka Warren satu. Okay, saya nak ingatkan semua orang rakan-rakan kat luar sana, Warren ni bagus sebab apa? Pertama, modalnya rendah. Itu first kali. Dua, kita dapat exposure kepada mother stock yang mana high quality. Mother stock ni semua yang berkualiti tinggi. YTL, apa lagi, KPJ, right? Banyak lagi tadi cakap PChem, Press Metal, right? Yang ketiga pula adalah dia, bagi saya, dia punya Warren ni, dia punya very transparent. Contract dia very transparent. Kita tahu conversion ratio dia bila, expiration bila, dan kita tak akan rugi daripada, tak lebih daripada premium yang kita bayar. Betul. Nampak tak? Jadi risk dia, kita panggil apa, risiko maksimum tu, dia dah define tu. Okay, aku beli dalam RM3 lah aku rugi. Betul. Saya percaya kalau kita nak jadi kaya ni, kita kena ada satu alat. Kalau kita rugi sikit. Tapi kalau kita untung, insya-Allah Allah nak bagi rezeki mungkin 10x, 20x, or even 100x. Betul. Gitu. Satu perkataan Datuk tadi yang menarik dan menangkap saya adalah berkaitan dengan lebur. Ini takut orang ni, lebur, pokai dan sebagainya. Kan? Dalam Warren, Afiq, ada jaminan untuk kita tak pokai ataupun lebur duit kita? I rasa jaminan tu semua investment sebenarnya tak ada jaminan yang you akan lebur ataupun you akan buat duit. Okay? Tapi semua investment juga akan cakap kat you, dia ada opportunity, peluang untuk you buat duit. So jaminan tu memang takkan ada lah in any sort of investment pun, unless you buat FD ke apa ke kan. Tapi kalau you nak leverage yang lebih tinggi kan, you need to willing to take the risk lah. You kena take the risk, tapi you kena study dulu apa yang you nak invest in. Okay, study tu amat penting. You kena study dia punya saham induk dia. Kalau you rasa you nak beli Warren ni, dia naik 600% tapi tak tahu pun ni saham apa, so better stay away lah. Jauhkan diri. Kalau you tahu saham tu dia buat apa, bisnes dia buat apa, you faham dia ada earnings dia bila berapa kan, you tahu fundamental dia, or you tahu technical dia pun, then go in. Baik. Datuk, macam mana kita nak ubah satu bentuk mentality masyarakat dan juga rakyat simpan duit, kita makan dividen contohnya. Kita tak sebut mana-mana lah simpan duit tu, tapi dia ada dividen. Satu lagi adalah mentality yang kita kena berani untuk bukanlah ambil risiko, tetapi untuk berjuang melipat gandakan jumlah duit yang kita ada, termasuk saham dan juga Warren. Datuk boleh nasihat? Ini soalan saya suka ni. Saya nak membebel ni. Okey, silakan. Saya nak membebel ni kepada semua rakyat Malaysia. Maaf lah sebab saya pun dulu bukan orang kaya. Ayah saya orang biasa-biasa je, Petronas kan. Tapi saya nak cerita kenapa Malaysia ni ramai orang yang pokai. Sebenarnya kita Malaysia ni kaya dengan banyak benda. Kita ni kaya. Kita terkenal sebagai negara yang paling banyak simpanan sebenarnya. Tapi kenapa, apa yang berlaku? Problem saya nak cerita ni, kebanyakan rakyat Malaysia, pertamanya adalah lifestyle, gaya hidup kita ni. Kadang gaji kita RM5,000. Kita nak tunjuk kat orang kita ada harta konon macam RM20,000. Ini pertama sekali. Kita ada orang cakap apa, kita ada problem lifestyle lah. Kita nak menunjuk gaya hidup yang lebih daripada gaji kita. Ini pertama lah. Ini pertama sekali. Yang kedua, of course lah, yang kedua ni kita punya simpanan dah makin menipis. Simpanan menipis. Hutang kita ni, kadang kita tak tahu mana datang hutang aku ni. Kita tak ada belanjawan. Kita tak pernah track kat mana aliran tunai kita dan sebagainya. Kadang-kadang minum teh tarik pun pergi minum dekat
Mana yang mahal ni kan, Starbucks kan, satu sebulan dah apa 1,000 kita pun tak sedar. Jadi problem kita sebenarnya adalah kita senang sangat berhutang ni. Jadi sebenarnya dalam dunia mentality, mindset, macam mana nak jadi mindset seorang milioner yang berjaya. Pertama sekali adalah dia kena kontrol hutang dia. Dia kena, orang cakap apa, kena tarik break, right? Dia kena, orang cakap dia kena cari kebocoran. Apa benda yang bocor ni kan? Kalau saya dulu ni, problem saya adalah kena bercerita dengan keluarga saya. Kadang-kadang yang bocor ni bukan kita, kadang keluarga kita. Kadang keluarga kita nak minta kita macam ni macam. Jadi kita kena berkomunikasi dengan pasangan kita ataupun dengan mak ayah kita contohnya, yang kita ni tak mampu untuk bagi lebih pada apa yang gaji yang kita ada. Lepas pada tu, ni penting, ni best. Lepas kita dah tahu kat mana bocor, kita kena pasti kat mana kita berhutang. Orang Malaysia ni banyak berhutang. Kad kredit nombor 1. Sekejap lagi nak upgrade telefon pakai kad kredit. Upgrade kereta pun ada kadang-kadang kan. Tak boleh, kita kena fokus benda yang kritikal saja. Mungkin sewa, utilities bill, dah banyak, itu baru kita boleh ni. Sebab tu kita kena serang dulu hutang-hutang kita. Yang ketiga barulah kita masuk topik hari ni. Kita kena ada side income. Ni rakyat Malaysia kena cerita sikit lah. Kita kena pandai buat side income. Side income ni bahasa moleknya adalah macam mana, gaji yang kedua. Jadi orang ramai orang ingat gaji kedua ni kena bekerja. Orang tak payah. Kita ada banyak cara Tuan Ihsan, kita tak payah bekerja. Duit tu boleh bekerja dengan kita, cuma kita kena sedikit ilmu. Contoh trader. Yang kedua, bab kata Tuan Ihsan tadi, kita pandai cek saham yang boleh bagi kita passive income. Alright, itu datangnya Warren. Side income yang bagus, kita kena cari yang modal tak payah banyak. Modal tak payah banyak, tapi insyaAllah kita berdapat capital gain konsisten. Jadi itu penting lah, side income. Jadi sebenarnya bagi saya, mentality ni sebenarnya kita jangan susahkan dia. Right? Dia benda simple. Cari apa kebocoran kita. Kebocoran sebab hutang, cover hutang tu slow-slow. 2, cari side income. Cuma rakyat Malaysia ni mengcomplicatedkan matter. Ni macam cerita Siti Nurhaliza lah, baru ni. Solat pakai tak pakai telekong kan? Kan, solat tak pakai telekong sebenarnya sah. Kenapa kita nak menyusahkan benda tu? Nak buat satu polemik kan? Islam tu mudah. So dalam dunia Warren pun sama. So kita hanya perlu cari saham-saham ataupun Warren yang murah tetapi potensi untuk meletup tu tinggi. Gitu. Best lah bila Datuk cerita ni mulut netizen. Sorry, saya kalau membebel lah macam tu lah. Okay. Afiq, tapi saya nak kongsi sikit lah Datuk sebut pasal side income ni. Saya ada kenalan. Dia adalah seorang pilot. Bukan pilot kapal terbang, pemandu kenderaan. Pemandu peribadi. Kan? Bila kami bincang-bincang, kaya dia ni kan, kawan kita ni kaya semua kan. Lepas tu bila kita tanya gaji dia, tidaklah, maksudnya gaji dia biasa sajalah sebagai seorang pemandu. Tapi dia berduit. Maksudnya dia rupanya bila tanya-tanya dia kata dia main saham dan juga Warren. Jadi kita cakap okey. Tapi dengan dia, maksudnya dia ada ilmu dan juga dia berani. Tapi kita tanya kenapa? Dia suka jadi pemandu peribadi. Itu cerita dia. Tapi dia ada side income, ada Warren, ada juga saham. Hebat. Dekat US ada satu term yang dia panggil millionaire next door. Dia maksudnya sebenarnya orang kaya ni dia tak nampak kaya tau. Orang kaya ni kadang-kadang jiran-jiran kita. Dia biasa-biasa, hidup dia biasa, sederhana, tetapi simpanan dia banyak. Macam Warren Buffett lah. Dia, kita tak nampak dia kaya. Dia pakai kereta biasa je kan. Tak ada handphone yang fancy pun. Tapi beliau adalah billionaire. Antara yang terkaya. Jadi balik pada tadi lah, Tuan Ihsan, sebenarnya kena dengan kita punya nama podcast kita ni, Pokai. Biar kita nampak Pokai tak apa. Janji. Janji. Tokai kita kan. Nampak Pokai tak apa. Janji nampak je. Nampak Pokai. Afiq, ini seronok bila kita cerita, bila Datuk bercerita berkaitan dengan apa sebenarnya kita kena lakukan, bagaimana perjalanan menjadi seorang yang kaya. Nampak pokai tu tak apa, tetapi yang akhirnya poket kita tebal dan kita ada duit dan juga side income. Sebagai seorang beginner, bagaimana dia nak melalui proses ini? Maksudnya dia nak melalui perjalanan dan juga memahami Warren. Bukan saja kena jumpa Afiq dan juga Datuk, tetapi untuk sekarang ni lah,
Pokai ni salah satulah platform dia. Tetapi selepas itu apa? Dalam cara yang mudah lah. You kena set up you punya CDS account dulu sebab you nak trade in the stock market. And then you kena pandai cari broker. Once you dah ada broker, you actually dah boleh invest sendiri. Okay. Unless you datang dekat Datuk lah. Itu akan dicerita nantilah. Okay. So bila you dah ada account sendiri, you dah boleh tengok jenis-jenis counter yang dah listed dekat Malaysia. So basically I nak cerita satu, warrants ni requirement untuk kita macquarie issue ataupun ada issue untuk issue adalah market cap dia 500 juta ringgit. And dia kena ada dekat main market sahaja. So you takkan nampak warrants over penny stock apa-apa pun. So stock-stock yang ada adalah stock-stock yang besar lah. Blue chip ke. Okay. So cara mudah adalah you set up account and buat your own study first. You educate yourself. You pergi YouTube tengok macam mana nak invest in stock market. Okay, you start with stock first. Okay, lepas tu bila you dah confident macam mana nak buy and sell stock, you pergi kat warrant. Sebab warrant ni I boleh cakap adalah high risk punya produk. Okay, high risk. Tapi bila you dah faham macam mana warrants ni boleh menjadi, okay, so macam mana dia ikut saham induk, macam mana dia boleh naik, dia boleh pegang lama mana pun. Bila you dah faham, then you dah confident, then you go into warrants. Okay, so dia amatlah senang. Bila you nampak news ke ataupun you rasa lah, contoh 99 Speedmart lah kan, back in December ke Oktober ke kan, PM dah announce dah My Kasih. Okay, so you rasa 99 Speedmart akan naik before My Kasih tu kan. Selalunya before news stock akan naik, after news stock akan turun. Selalunya macam tu. So bila PM dah announce My Kasih tu, and then what you do is, kalau you ada capital nak hold mother share, you beli 99 Speedmart. Okay, tapi kalau you tak ada capital, you beli structured warrants over 99 Speedmart. Okay, structured warrant 99 Speedmart mungkin harga dia RM3 lebih at that time. So kalau RM3 lebih, you nak beli 100 lot tu, you tak ada enough capital, you beli warrants. Warrants 60 sen, 50 sen, 40 sen kan. So you boleh guna capital yang sedikit, tapi you leverage over saham induk yang besar tu. So that's how you start. So you kena faham dulu news apa, berita apa yang relate dengan company tu, and then you buy warrants sebagai alat untuk you multiply earnings you. So warrants ni adalah untuk multiply earnings. It's not for you to beli and hold lama-lama sangat. Okay. Saya jelas. Tapi Datuk, ni soalan nak suruh Datuk membebel lagi ni. Okay, baik. Saya suka membebel ni. Memang saya suka ni. Salah satu untuk kita menceburkan diri dalam apa sahaja bidang adalah berkaitan dengan keyakinan. Betul. Kadang-kadang kita nak pergi ke tak nak pergi, nak pergi ke tak nak pergi. Macam mana nak buat benda tu, Datuk? Yang ni susah tau. Orang yang pertama kali nak join ke tak warna ni, aku takutlah nanti tak apa. Pula aku. Yang tu paling penting, Datuk. Sebagai seorang trader yang paling berjaya, setahun Datuk berjuang untuk menjadi juara dunia. Dia bukan mudah. Datuk mungkin ada perasaan juga, aku berjaya ke tak, aku tak berjaya. Yang tu adalah kerisauan orang sekarang ni. Nak join ke tak warren ni. Ni penting, Datuk. Okey, masalahnya ni aku nak bebel ni. Masalahnya Afiq tadi dah berbuih mulut cakap. Warren ni harganya 5 sen, 10 sen, 20 sen. Apa benda keyakinan yang kau perlukan? 5 sen, 10 sen, 20 sen, betul? Habis kuatlah 30 sen lah katakan. Nak beli minimal satu lot, betul? Satu lot kali dengan 30 sen, Tuan Ihsan berapa ringgit? RM30. Kalau 5 sen kali dengan satu lot baru RM5 kan? Kita nak perlukan keyakinan apa? Saya rasa semua rakyat Malaysia, in fact adik-adik sekolah pun ada RM5 sebenarnya. Jadi bagi saya, ini macam orang cinta pandang pertama. Bila dia tak berjumpa, dia tak pegang tangan, dia tak rasalah cinta tu. Saya suka analogi okay. Jadi korang ni yang kat rumah ni patutnya buka akaun saham. Buka akaun saham, belilah contoh-contoh warren serendah 3 sen, 5 sen. Jangan beli mahal. Kita beli, kalau boleh beli 2 sen. Beli 2 sen kan. Baik saham, mungkin warren minyak. Bila dia dah naik, barulah kita tahu, tak ada apa pun keyakinan aku perlukan. Aku cuma kena belajar sedikit literasi keuangan. Apakah mother stock dia yang cantik tau. Bisnes dia cantik ketika ini.
Kan mungkin dia AI, mungkin dia angkasa. Saya suka cerita angkasa, space race kan. Kalau kat Malaysia orang cerita Firefly. Firefly ni kat Malaysia. Sebenarnya orang berceritakan Firefly Aerospace dekat US. Daripada $1 dah naik sampai $35. Ini belum cerita Warren lagi, belum cerita option lagi ya. Jadi guys, itulah saya nak membebel ni. Pertama, rakyat Malaysia suka complicate matters. Bila sebut saham, bila sebut option, sebut apa lagi? Kita selalu cerita pasal Warren sebelum kita cerita ETF. Semua orang kata tak boleh. Saya tak ada PhD. Saya tak ada master lah. Saya tak ada doktor. Masalah korang scam boleh aja masuk. Sudah. Ni mula aku nak membebel ni. Skim cepat kaya siapa? Rakyat Malaysia. Kalau tak saya berapa, kerajaan umumkan kerugian lebih kurang 5 bilion. Tahun lepas 5 bilion. 5 bilion dan apa? Ratus ribu anak-anak kita yang terlibat. Jadi apa bendanya kan? Jadi bagi saya udahlah. Saya harap kalau boleh podcast Pokai kita ni, kalau boleh kita viralkan lah. Kalau boleh kita lawan lah Blackpink tu. Blackpink dah 100 juta dah YouTube. Kenapa kau nak pergi tengok Blackpink punya YouTube kan? Sepatutnya kita tengok ni. Yang ini boleh literasi. Yang ni boleh bagi tak Pokai. Betul. Tengok Blackpink Pokai beli tiket. Support lokal lah. Ni support lokal. Sebab itu K-pop. Kita bukan K-pop. Kita apa? Mak pop. Macquarie pop. Maaflah saya ni bersembang. Tapi nak cerita sebenarnya Tuan Ihsan, kita kena ada satu mentality yang keep it simple. Kita kena test dulu baru kita jadi. Test dulu baru jadi. Dan bagi saya, seperti yang saya cakap, Warren ni adalah alat pelaburan demokratik. Semua orang, tak kira kaya, miskin, rendah, semua orang boleh beli. Dekat Malaysia ni kita ada 1,000 saham. Warren mungkin saya tak tahu, mungkin sekitar 200-300. Dekat US kita ada 10,000 saham. Option dengan Warren dekat US saja dah lebih kurang apa saya ingat, lebih kurang 5,000, separuh pada tu. Jadi ini adalah benda yang hebat untuk kita. Jadi sama-sama kita belajar. Jangan miss podcast Pokai kita. Dan kena tengok Afiq, Pokai ni sebab orang lebih mempercayai Telegram. Telegram kan banyak sangat hal berkaitan dengan melabur sini, lepas tu ada yang jawab dan sebagainya. Kita nak mengelakkan daripada orang terperangkap dalam scam seperti ni. Jadi kena tengok Pokai. Tapi dalam masa yang sama, apa nasihat Afiq? Okay, nasihat saya lah, kalau dia minta deposit jangan bagi. So senang je nak invest dekat saham kat Bursa Malaysia ni. You buka account dengan broker, you buat sendiri. So kalau you dah buat sendiri tu, you boleh tengok duit you keluar masuk, saham tu apa jadi kan. Kalau ataupun you buka account dengan any fund manager ke kan, you fund manager akan tolong you tengok. Tapi kalau you tertipu lah dekat Telegram ataupun dekat WhatsApp ke kan, orang tanya kalau saham ni akan naik, tapi you kena deposit dulu, bagi duit dulu kan. Tak ada. So no such thing as that kind of agent lah dekat Malaysia ni. Semua benda yang minta deposit tu I boleh cakap semua scam lah. Jangan bayar apa-apa deposit lah. Jangan bayar apa-apa deposit. Kalau nak jelas dia macam tu. Betul. Unless itu adalah institusi kewangan yang diiktiraf oleh SC. Dan dia ada mandate yang diiktiraf jugalah. So kalau individu datang minta you transfer sekarang, agent tu janganlah. So I ada juga few cases on warrants lah. Basically dia kata warrants adalah hot warrants. Tapi kalau you nak trade, you kena bagi saya deposit dulu. Mula-mula yes, dia bagi pulangan. 2-3 kali lepas tu dia ambil terus semua pool tu. Kalau dia cakap biarlah saya belikanlah warrant dekat Encik, boleh ke tak macam tu? Tak boleh. Unless dia tu adalah orang yang diiktiraf, ada lesen, then okay. Macam Afiq dan juga Datuk, okey lah. Macam saya tak, company saya kita insure, kita tak ambil duit. Okay. Tu just clarify lah. Okay. Kita memang tak ambil duit apa-apa, kita orang bukan retail broker. Kita hanyalah issue produk
dalam Bursa Malaysia, diiktiraf oleh Bursa Malaysia. Okey, Datuk, episod kita ni nak habis dah waktu dia, tapi saya tinggalkan dah cukup 10 soalan dah habis dah. Tak sedar saya. Dah masuk 10 plus dah ni. Tapi ini yang terakhir untuk Datuk. Tadi kita di awal kita cakap berkaitan dengan ekonomi global, apa yang berlaku, konflik Asia Barat dan sebagainya, hal-hal kenaikan harga minyak yang melambung tinggi, dan ini dalam kita bersolidariti dalam keadaan yang mungkin mengancam nyawa manusia di Asia Barat, tetapi dalam masa yang sama ia mewujudkan peluang-peluang besar juga kepada trader contohnya, ataupun kepada mereka untuk membeli saham dan juga warrant. Apa sebenarnya konflik ataupun isu ini memberi satu landscape yang berbeza dalam ekonomi dan juga perang itu, Datuk? Macam mana kita nak mengintegrasikan dua perkara ini? Itulah pengalaman saya. Saya asal seorang ahli ekonomi. Ahli ekonomi, saya cuba trade menggunakan ekonomi, dia tak berapa jadi. Tapi bila saya jadi trader, barulah saya tahu kenapa kita boleh buat duit, insya-Allah konsisten. Perkataannya adalah kita kena belajar dengan sejarah, belajar dengan human psychology. Macam Tuan Ehsan cakap tadi, perang ni bukan benda yang baru berlaku. Dia dah selalu berlaku. Tadi kita cerita perang Afghanistan, Afiq tak lahir lagi kan. Perang Vietnam 1966, Tuan Ehsan pun tak lahir lagi. Kita bercerita tentang perang dengan Kuwait, dengan Iraq. Perang ni berlaku, mengikut kajian saya, setiap 3 tahun sekali akan berlaku. Dan sekarang kita dah ada lebih kurang, kalau kita buat kajian, lebih kurang 50 lebih perang. Dan daripada 50 peperangan ni, 80% daripada peperangan ni, dia berakhir lebih kurang 3 bulan. Dan harga saham tu akan naik balik lebih tinggi selepas 3 bulan. Selepas 3 bulan. Ini kita panggil geopolitik tension. Jadi sebenarnya perang ni adalah rahmat kalau kita pandai. Kalau kita pandai, perang ni sebenarnya adalah rahmat. Dan kalau kita nak pergi jauh, kita kena belajar dengan sejarah. Kata Warren Buffett, history and perspective is investor biggest allies. Maksudnya sejarah dan juga perspektif, kita kena berfikir besar. Ini Warren Buffett cakap, think big, you kena think long term. Kita kena berfikir panjang. Itu adalah rakan kita. Jadi relax, it's okay. Minyak naik, Nasdaq mungkin jatuh, KSI pun dah jatuh, even ringgit pun dah jatuh sikit hari ni. Tak apa, itu adalah rahmat. Volatility ni sebenarnya adalah kawan kita. Jadi saya sebagai pengurus wang dan juga trader, kita sebenarnya kita bercakap volatility ni adalah benda yang normal berlaku. Jadi kita kena pandai. Sebab tu bagi seorang investor, kalau kita nak buat duit, dia yang problemnya bukan nak cari warrant tu. Problemnya adalah nak menunggu bila nak beli warrant tu. Betul. Nak menunggu bila warrant tu jadi murah, kita nak beli. Contohlah KPJ kan. Mungkin warrant dia mahal 20 sen. Mungkin kita nak tunggu dia murah sikit baru kita beli, contoh. Jadi dia perkataannya adalah kita nak in the waiting. Tapi seronok bila kita belajar warrant ni, dia cuma kelemahan warrant ni, ni kelemahan ni. Kalau kita tak pandai, takut jadi ketagihan. Warren ni boleh ada addict. Ini bukan nak cerita rabies tadi. Tadi baru kita sembang pasal anjing gila dan sebagainya. Ini bukan penyakit anjing gila. Ini penyakit ketagihan. Saya tengok banyak orang yang trade warren ni, kalau dia orang tak ada apa orang cakap, tak ada training dan tak tahu apa yang dia orang buat, dia orang boleh jadi addiction sebab dia murah 2-3 sen. Ini pakai duit mak dia, esok pakai duit siapa, duit abang ipar dia, duit mak mentua pula. Kan dia jadi macam gambling. Itu kita tak nak lah. Jadi pastikan kita ada perspektif kita, belajar dengan sejarah. Kita kena tahu apa sektor yang bagus. Kita kena tahu what is the kita panggil leading sectors of the month. Itulah warrant sector yang kita nak beli. Jadi jangkaan saya, insya-Allah selepas ada peperangan ini, mungkin dia akan menguatkan lagi efficiency kita dari segi menggunakan minyak. Kita tahu sekarang minyak dah naik, gas dah naik. Orang dah cakap alternatif. Orang dah bercakap tentang nuklear. Mungkin kalau kita boleh perkenalkan nuklear punya warrant kat Malaysia, sama dengan zaman AI ni kan. Lepas pada AI kita ada data center, Broadcom, Avago, Dell. Saya tak nampak warrant mereka dekat bursa lagi. Belum lagi. Mungkin Macquarie boleh introduce atau yang nanti. Kalau ada demand kita kan, sebab data center sekarang Malaysia is riding this data center. Dengan Johor dekat Sarawak kan. Jadi saya terpanggil lah. Bagi saya, I'm very excited dengan topik yang Tuan Ehsan bawa ni. Dan saya harap benda ni akan menjadi satu
alat demokratik untuk semua orang rebut, belajar. Pertama belajar. Kalau kita tak pandai, kita belajar. Yang kedua, kalau kita rasa kita bersedia, mungkin kita boleh bagi kepada pengurus wang untuk uruskan wang kita menggunakan warren-warren hebat yang ada di Malaysia. Saya jelas bagi anda yang mungkin sebelum ni tak dapat tonton episod pertama, kita dah jelaskan dengan lebih lanjut berkaitan dengan Warren. Ini adalah sambungannya berkaitan dengan Warren dan juga saham induk dari Datuk DDNK dan juga Afiq. Boleh pergi episod 1 tengok balik podcast Pokai ni, sebab ini adalah perkongsian ilmu daripada orang yang cukup berpengalaman dan juga profesional dalam bidang masing-masing. Sebab apa Datuk? Kita tak nak pokai, kita nak sentiasa ada duit. Biar nampak pokai tetapi ada duit. Hebat. Okey, terima kasih kepada anda yang menonton. Dan bayar cukai. Bayar cukai, itu penting. Itu kita kena. Kalau tidak hasil tu payah dia cari. Bayar cukai jangan lupa. Sekarang zaman-zaman e-filing ni, bulan-bulan e-filing. Okey, terima kasih Datuk. Terima kasih Afiq dan dia sekali lagi juara trader dunia 2024, dan juga terima kasih kepada Afiq Sohaimi dari Macquarie Warrens Malaysia. Thank you, sir. Ini podcast ilmu untuk anda. Kalau yang belum join Warren, ikuti podcast-podcast yang akan datang. Banyak lagi ilmu dalam Pokai kami akan sajikan kepada anda. Sekian dulu, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Ada Warren, ada Karen.